Imamat bab 14. Tuhan berfirman kepada Musa, Inilah hukum tentang orang yang menghidap jangkitan penyakit pada hari penyuciannya. Hendaklah orang itu dibawa kepada imam, dan hendaklah imam pergi keluar perkemahan, lalu menjalankan pemeriksaan terhadap jangkitan itu. Jika terbukti orang itu telah sembuh daripada jangkitan penyakit yang dihidapinya, maka hendaklah imam memerintahkan agar dibawa 2 ekor burung hidup yang halal, kayu aras, secebis kain merah menyala, dan ranting hisop bagi orang yang hendak disucikan itu. Kemudian hendaklah dia memerintahkan salah seekor burung disembelih di atas belanga tanah yang diletakkan di atas air yang mengalir. Kemudian hendaklah dia mengambil dan mencelup burung yang masih hidup itu ke dalam darah burung yang sudah disembelih itu, bersama-sama kayu aras, kain merah menyala, dan ranting hisop. Hendaklah dia memerciki orang yang hendak disucikan daripada jangkitan penyakit itu sebanyak 7 kali dan mengistiharkan orang itu suci. Lalu hendaklah dia melepaskan burung yang hidup itu di padang yang terbuka. Hendaklah orang yang akan disucikan itu mencuci pakaiannya, mencukur semua rambutnya, dan membasuh dirinya dengan air. Barulah dia menjadi suci. Sesudah itu, dia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi hendaklah dia tinggal selama 7 hari di luar kemahnya. Pada hari ke-7, hendaklah dia mencukur semua rambutnya, yaitu rambut kepala, janggut, alis, bahkan seluruh bulu di tubuhnya. Hendaklah dia mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya di dalam air, dan dia akan menjadi suci. Pada hari ke-8, hendaklah dia mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercacat celah, seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercacat celah, 3/10 eva tepung terbaik yang dicampuri minyak zaitun sebagai persembahan bahan makanan, dan 1 log minyak zaitun. Hendaklah imam yang menjalankan penyucian itu menghadapkan orang itu dan persembahannya ke hadirat Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Hendaklah imam mengambil seekor daripada domba jantan itu, lalu mempersembahkannya sebagai korban penebus kesalahan bersama minyak zaitun sebanyak 1 log, dan mengunjukkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Hendaklah dia menyembelih domba itu di tempat orang biasa menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran, yaitu di tempat suci, kerana sama seperti korban penghapus dosa, korban penebus kesalahan pun menjadi bahagian imam, yakni korban itu teramat suci. Hendaklah imam mengambil sebahagian daripada darah korban penebus kesalahan itu, lalu membubuhnya pada cuping telinga kanan orang yang hendak disucikan, pada ibu jari tangan kanannya, serta ibu jari kaki kanannya. Kemudian hendaklah imam mengambil sebahagian daripada 1 log minyak zaitun itu, dan menuangkannya di telapak tangan kirinya. Lalu hendaklah dia mencelup jari tangan kanannya ke dalam minyak di telapak tangan kirinya itu, lantas memercikkan sebahagian daripada minyak itu dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Daripada baki minyak di telapak tangannya, hendaklah imam membubuh sebahagian pada cuping telinga kanan orang yang hendak disucikan, pada ibu jari tangan kanannya, serta ibu jari kaki kanannya, di atas bekas darah korban penebus kesalahan. Minyak selebihnya di telapak tangan hendaklah dibubuh imam pada kepala orang yang hendak disucikan. Hendaklah imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Kemudian hendaklah imam mempersembahkan korban penghapus dosa dan mengadakan pendamaian bagi orang yang hendak disucikan daripada kenajisannya. Sesudah itu hendaklah dia menyembelih korban bakaran.
hendaklah imam mempersembahkan korban bakaran dan persembahan bahan makanan di atas tempat pembakaran korban. Lalu hendaklah dia mengadakan pendamaian bagi orang itu, dan orang itu akan menjadi suci. Jika orang itu miskin dan tidak mampu, maka hendaklah dia membawa seekor domba jantan sebagai korban penebus kesalahan yang akan diunjukkan oleh imam yang mengadakan pendamaian bagi orang itu. Selain itu, hendaklah orang itu juga membawa 1/10 eva tepung terbaik yang dicampuri minyak zaitun sebagai persembahan bahan makanan, 1 log minyak zaitun, serta 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati mengikut kemampuannya. Seekor adalah untuk dijadikan korban penghapus dosa, dan seekor untuk menjadi korban bakaran. Pada hari ke-8, hendaklah dia membawa kesemua persembahan itu kepada imam di depan pintu kemah pertemuan, di hadapan Tuhan untuk penyuciannya. Hendaklah imam mengambil anak domba korban penebus kesalahan dan minyak zaitun sebanyak 1 log, lalu mengunjukkan semua itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Hendaklah imam juga menyembelih domba korban penebus kesalahan, lalu mengambil sebahagian daripada darah korban penebus kesalahan itu, dan membubuhnya pada cuping telinga kanan orang yang hendak disucikan, pada ibu jari tangan kanannya, serta ibu jari kaki kanannya. Kemudian, hendaklah imam menuangkan sebahagian daripada minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri, lalu memercikkan sebahagian daripada minyak di telapak tangan kirinya itu dengan jari kanannya sebanyak 7 kali di hadapan Tuhan. Selanjutnya, hendaklah imam membubuh sebahagian daripada minyak di telapak tangannya itu pada cuping telinga kanan orang yang hendak disucikan, pada ibu jari tangan kanannya serta ibu jari kaki kanannya, di tempat yang sama seperti bagi darah korban penebus kesalahan. Akhir sekali, hendaklah imam membubuh baki minyak itu di telapak tangan, lalu dibubuhnya pada kepala orang yang hendak disucikan demi mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Kemudian, hendaklah dia mempersembahkan seekor daripada burung tekukur atau anak burung merpati yang dibawa orang itu mengikut kemampuannya, yaitu seekor untuk korban penghapus dosa dan seekor untuk korban bakaran, berserta persembahan bahan makanan. Hendaklah imam mengadakan pendamaian demi orang yang hendak disucikan itu di hadapan Tuhan. Begitulah hukum tentang orang yang menghidap jangkitan penyakit, yang tidak mampu membawa persembahan untuk penyuciannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila kamu telah sampai di tanah Kanaan yang akan kukurniakan kepadamu sebagai milikmu, dan aku mendatangkan tanda jangkitan penyakit di sebuah rumah di tanah milikmu itu, maka hendaklah pemilik rumah itu datang memberitahukan kepada imam demikian, padaku kelihatannya ada semacam tanda jangkitan di rumahku. Imam memerintahkan agar rumah itu dikosongkan sebelum dia datang untuk memeriksanya, supaya bukan semua isi rumah itu diistiharkan sebagai najis kelak. Setelah itu, barulah imam datang untuk memeriksa rumah itu. Hendaklah dia memeriksa tanda jangkitan itu. Jika terbukti tanda pada dinding rumah itu berupa lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan, dan kelihatannya berakar lebih dalam daripada permukaan dinding, maka hendaklah imam keluar dari rumah itu, melalui pintu rumah, lalu menutup rumah itu selama 7 hari. Kemudian pada hari ke-7, hendaklah imam datang untuk menjalankan pemeriksaan semula. Jika terbukti tanda itu meluas pada dinding rumah, maka hendaklah dia memerintahkan agar batu-batu yang memiliki tanda jangkitan itu
dicungkil dan dibuang keluar kota, yakni ke sebuah tempat yang najis. Hendaklah dia juga memerintahkan agar seluruh bahagian dalam rumah itu dikikis, dan lepa yang terkikis itu hendaklah dibuang keluar kota di sebuah tempat yang najis. Akhir sekali, hendaklah batu-batu lain diambil untuk dipasang menggantikan batu-batu yang dibuang tadi. Lalu rumah itu harus disapukan dengan lepa yang baru. Jika tanda jangkitan itu muncul kembali dan meluas di dalam rumah itu sesudah batu-batunya dicungkil dan sesudah dinding-dindingnya dikikis serta dilepa kembali, maka hendaklah imam datang untuk menjalankan pemeriksaan. Jika terbukti tanda itu kian meluas di dalam rumah, maka rumah itu terkena penyakit kusta yang berjangkit dan rumah itu najis. Batu-batunya, kayu-kayunya, dan seluruh lepa rumah itu hendaklah dibongkar. Lalu semuanya hendaklah dibawa keluar kota ke sebuah tempat yang najis. Tambahan pula, sesiapa yang masuk ke dalam rumah itu pada bila-bila masa selama rumah itu ditutup, dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Hendaklah sesiapa berbaring ataupun makan di dalam rumah itu mencuci pakaiannya. Jika imam datang dan menurut pemeriksaannya ternyata tanda itu tidak meluas di dalam rumah sesudah rumah itu dilepa, maka hendaklah imam mengisytiharkan bahwa rumah itu suci kerana tanda-tanda itu telah lenyap. Untuk menyucikan rumah itu, hendaklah dia mengambil 2 ekor burung, kayu aras, kain merah menyala, dan ranting hisop. Hendaklah dia menyembelih salah seekor burung di dalam belanga tanah yang diletakkan di atas air yang mengalir. Kemudian, hendaklah dia mengambil kayu aras, ranting hisop, kain merah menyala, dan burung yang masih hidup itu, lalu mencelup kesemuanya ke dalam darah burung yang telah disembelih serta air segar tadi, untuk selanjutnya memerciki rumah itu 7 kali. Hendaklah dia menyucikan rumah itu dengan darah burung, air segar, burung yang hidup, kayu aras, ranting hisop, dan kain merah menyala itu. Lalu burung yang hidup itu hendaklah pula dilepaskannya di padang yang terbuka di luar kota. Demikianlah caranya dia perlu mengadakan pendamaian bagi rumah itu, dan rumah itu menjadi suci. Itulah hukum tentang semua jenis kudis, jangkitan penyakit, tentang jangkitan penyakit pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, ruam, serta bintik-bintik. Hukum ini memberikan petunjuk tentang yang mana najis dan yang mana suci. Itulah hukum tentang jangkitan berpenyakit. Imamat bab 15. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Beritahu orang Israel, apabila seseorang lelaki mengeluarkan lelehan daripada tubuhnya, maka lelehan itu najis. Lelehan itu najis sama ada alirnya berterusan atau telah berhenti, dia tetap najis. Setiap tempat tidur orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya juga menjadi najis. Hendaklah sesiapa sahaja yang menyentuh tempat tidur orang itu mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Sesiapa sahaja yang duduk di tempat yang telah diduduki orang itu, hendaklah mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Hendaklah sesiapa yang menyentuh tubuh orang itu juga mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Jika orang yang mengeluarkan lelehan itu meludahi orang yang suci, maka orang yang diludahi itu harus mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Najis jugalah setiap pelana yang ditunggangi orang yang mengeluarkan lelehan itu.
Maka sesiapa menyentuh barang yang pernah ada di bawah orang itu menjadi najis sampai waktu maghrib. Dan sesiapa yang mengangkatnya harus mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, lalu dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Jika orang yang mengeluarkan lelehan itu menyentuh orang lain tanpa terlebih dahulu mencuci tangannya dengan air, maka orang yang disentuh itu harus mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Bahkan jika orang yang mengeluarkan lelehan itu menyentuh belanga tanah, maka belanga itu harus dipecahkan. Jika disentuhnya mana-mana perkakas kayu, hendaklah perkakas itu dicuci dengan air. Apabila orang itu sudah suci daripada lelehannya, maka hendaklah dia melalui 7 hari untuk penyuciannya. Hendaklah dia mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air segar, dan dia pun menjadi suci. Pada hari ke-8, hendaklah dia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, lalu datang ke pintu kemah pertemuan, ke hadapan Tuhan, dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Hendaklah imam mempersembahkannya seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Hendaklah imam mengadakan pendamaian demi orang itu di hadapan Tuhan kerana lelehannya itu. Jika seorang lelaki mengeluarkan maninya, hendaklah dia membasuh sekujur tubuhnya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Setiap pakaian dan setiap benda daripada kulit yang terkena mani itu harus dicuci dengan air dan menjadi najis sampai waktu maghrib. Demikian pula, jika seorang lelaki tidur dengan seorang perempuan, lalu lelaki itu mengeluarkan maninya, maka kedua-duanya harus membasuh diri dengan air dan mereka menjadi najis sampai waktu maghrib. Jika seorang perempuan mengeluarkan lelehan darah daripada tubuhnya, maka dia dalam keadaan haid selama 7 hari, dan sesiapa pun yang menyentuhnya menjadi najis sampai waktu maghrib. Najislah segala sesuatu yang mengalas tempat tidurnya pada waktu dia sedang haid, dan najis jugalah segala sesuatu yang mengalas tempat duduknya. Sesiapa yang menyentuh tempat tidurnya, hendaklah mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Demikian pula sesiapa yang menyentuh tempat yang diduduki perempuan itu juga perlu mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Begitu juga jika seseorang menyentuh segala sesuatu yang ada di atas tempat tidur atau di atas apa-apapun yang mengalas tempat duduk perempuan itu, maka najislah dia sampai waktu maghrib. Najislah selama 7 hari seseorang lelaki yang meniduri perempuan itu, lalu terkena lelehan haidnya, dan setiap tempat tidur yang mengalas tidur lelaki itu juga menjadi najis. Jika seorang perempuan mengeluarkan lelehan darah selama beberapa hari di luar masa haidnya, atau jika dia mengeluarkan lelehan lebih lama daripada masa haidnya, maka kenajisannya berlangsung selama dia mengeluarkan lelehan itu. Dia menjadi najis sebanyak bilangan hari haidnya. Najislah setiap tempat tidur yang ditidurinya selama dia mengeluarkan lelehan itu, yakni sama seperti tempat tidur pada masa haidnya. Demikian jugalah setiap tempat yang mengalas duduknya menjadi najis, sama seperti kenajisan haidnya. Hendaklah sesiapa sahaja yang menjadi najis kerana menyentuh barang-barang itu mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan dia menjadi najis sampai waktu maghrib. Akan tetapi, jika perempuan itu sudah suci daripada lelehannya, hendaklah dia mengira untuk dirinya tempo selama 7 hari untuk penyuciannya, dan selepas itu sucilah dia.
Pada hari ke-8, hendaklah dia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, lalu datang ke pintu kemah pertemuan, ke hadapan Tuhan, dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Hendaklah imam mempersembahkan seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Hendaklah imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan atas sebab lelehannya yang najis itu. Hendaklah kamu memisahkan orang Israel daripada kenajisannya dengan cara demikian, supaya jangan mereka mati dalam keadaan bernajis atas sebab menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang orang yang mengeluarkan lelehan, tentang lelaki yang terpancut maninya sehingga dia menjadi najis kerananya, dan tentang perempuan yang bernajis dalam tempoh haidnya, tentang lelaki dan perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan tentang lelaki yang meniduri perempuan yang bernajis.